Walaula al-isnad, kalaulah tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Pernah tak kita dengar sanad? Mungkin kita pernah dengar perkataan sanad tu di masjid-masjid, ataupun di surau, ataupun mungkin waktu kita belajar dulu kat sekolah ke apa kan. So kita akan bincangkan sedikit apakah itu sanad. Sanad itu sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Arab, ya, dari sudut bahasa bermakna sandaran, iaitu apa sahaja yang kita gunakan untuk kita sandar. Contoh pokok, ataupun kerusi, ataupun dinding, dan seumpamanya. So itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, apakah itu sanad? Ia adalah rangkaian ataupun silsilah dalam bahasa Arab, rangkaian individu-individu ataupun guru-guru yang bacaan mereka, nama-nama mereka itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun nama-nama mereka itu sampai kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya beri contoh. Apabila bab Al-Quran, sanad itu bermakna rangkaian qari-qari yang telah membaca Al-Quran kepada gurunya, dan gurunya itu telah membaca kepada guru-gurunya, dan guru-gurunya itu telah membaca daripada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi apabila seorang, contohnya kalau seorang bagi saya sanad, guru saya bagi sanad, guru saya telah memperakui bacaan saya, dan guru saya itu, dia pun guru-gurunya telah memperakui bacaannya, dan guru-guru itu juga telah diperakui bacaannya oleh guru-guru-gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu secara ringkas apakah itu sanad. So mungkin kita tanya, okey, kita dah tahu apakah itu sanad. So apa kelebihan dia? Kenapa kita kena ada sanad? Okey, Imam Ibnul Mubarak ada menyatakan sesuatu tentang sanad, ya. Dia disebut di dalam kitab Al-Isnad Minad Din yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Okay, di dalam kitabnya dia menukilkan kata-kata Imam Ibnul Mubarak yang berbunyi Al-Isnad Minad Din, iaitu sanad sebahagian daripada agama. Walaula al-isnad, kalaulah tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa, nescayalah orang akan kata apa yang disuka. Macam mana kita nak faham kata-kata Imam Ibnul Mubarak ini? Saya bagi contoh. Kalau dalam ilmu hadis, okey, tanpa sanad, kita tidak mengetahui rijalul hadis. Kita tidak mengetahui tentang individu-individu yang menyampaikan kepada kita hadis ataupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan adanya sanad terbentuknya ilmu rijalul hadis, yang mana ilmu itu mengkaji tentang apakah seseorang itu penipu, apakah seseorang itu kuat ingatannya, apakah seseorang itu boleh dipercayai dan seumpamanya. Okey, jadi apabila sanad dalam konteks hadis, ia sangat penting untuk kita mengetahui hadis itu maudhu', ataupun hadis itu dhaif, ataupun hadis itu sahih, ataupun hadis itu hasan. Ya, seperti itu juga kepentingannya di dalam ilmu Al-Quran. Baik, itu kepentingan ilmu sanad lah. Sanad, kita mendapat sanad. Okey, so last question adalah syarat-syarat penerimaan sanad. Ya, kalau kita nak sanad ni macam mana? Kita dah tahu apakah itu sanad, kita dah tahu apakah itu kelebihan sanad.
kemudian kita nak tahu pula, okey, kita dah tahu kelebihan dia, kita nak pula sanad tu macam mana? Okey, secara umumnya, okey, ini sanad berkaitan Al-Quran. Saya tak nak sentuh syarat-syarat sanad hadis, itu kita serahkan kepada orang yang pakar. Ya, tetapi bagaimana untuk kita memperolehi sanad Al-Quran? Okey, ada secara umumnya ada dua, iaitu yang pertama adalah dengan kita bertalaki dan bermusyafahah. Okey, apakah itu talaki? Talaki itu kita perlu berdepan dengan guru. Kita perlu bersemuka dengan guru kita. Okey, apakah itu musyafahah? Musyafahah itu adalah mouth to mouth ataupun mulut ke mulut. Bukan bercumbu dengan guru kita, tetapi maknanya kita melihat pergerakan mulut, bibir guru kita, supaya kita mengetahui bagaimana untuk melafazkan satu-satu makhraj. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. InsyaAllah kita akan kongsi lebih lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.